Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai saya iaitu Encik Muhammad Saufiuddin Omar. Saya Nurul Nadia binti Nur Zaidi dengan nombor matrik 18 DHF 17F1024 akan buat pembentangan tentang latihan industri saya. Saya menjalani latihan industri di Chamar Resort Langkawi selama 15 minggu yang bermula daripada 9 Disember 2019 sehingga 17 Mac 2020. Okey, seterusnya pengenalan kepada organisasi iaitu Chamar Resort. Yang pertama ialah latar belakang penubuhan Chamar Resort Langkawi. Chamar Resort Langkawi ini merupakan salah satu resort baru di Langkawi kerana ia baru mula beroperasi sepenuhnya pada 20 Mac 2018. Chamar Resort ni dimiliki oleh syarikat Langkasuri Sendirian Berhad. Resort mewah ni dia bertarafkan 4 bintang dan dibina di atas tanah yang berkeluasan 5.5 ekar. Chamar Resort terletak di Jalan Pantai Tengah Langkawi. Pantai Tengah ni antara salah satu pantai yang menjadi tarikan pelancong. Seterusnya ialah visi Chamar Resort Langkawi. Visinya ialah untuk menjadi sebuah hotel yang unik dan terunggul dengan menawarkan perkhidmatan yang efisien dan berkualiti kepada semua pelanggan. Chamar Resort mempunyai 3 misi iaitu menawarkan layanan yang terbaik kepada semua tetamu hotel dengan memberikan pengalaman terindah yang tidak tertanding daripada Chamar Resort tersendiri. Yang kedua ialah sentiasa berusaha untuk menambah baik kualiti terhadap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dengan matlamat untuk mencapai kepuasan hati pelanggan. Yang ketiga ialah sentiasa bertanggungjawab ke atas perjalanan operasi resort dengan memperuntukkan sumber yang ada untuk penumbuhan dan pembangunan resort demi kepentingan para pelanggan, pekerja dan masyarakat persekitaran umumnya. Okay, slide seterusnya ini ialah carta organisasi Chamar Resort Langkawi. Saya sebagai pelajar praktikal diletakkan di bawah 2 department iaitu Kitchen Department selama 10 minggu dan Food and Beverage Department selama 5 minggu. Seterusnya ini menunjukkan peta lokasi Chamar Resort. Okey, sekarang saya akan terangkan kemudahan-kemudahan yang disediakan di Chamar Resort. Chamar Resort mempunyai sebuah kolam yang terpanjang di Langkawi dan mempunyai barnya yang tersendiri. Kemudian di bahagian pantai disediakan sebuah restoran yang dilengkapi dengan bar. Gimnasium dan lounge pula terletak di bahagian kolam, berhampiran dengan kolam. Kemudian selain mempunyai kolam yang terpanjang, Chamar Resort juga mempunyai pantai yang hanya boleh diakses oleh pelanggan yang menginap di situ sahaja. Berdekatan dengan pantai sudah disediakan kios aiskrim dan sun deck untuk para pelanggan bersantai. Seterusnya ini saya akan terangkan tugasan ataupun apa yang saya lakukan sepanjang saya menjalani latihan industri di Chamar Resort itu. Okay, sepanjang 10 minggu saya berada di Kitchen Department, saya telah ditugaskan untuk bekerja pada 2 shift iaitu shift pagi dan juga shift malam. Shift pagi saya akan bermula pada jam 7 pagi sehingga 3 petang dan shift malam saya akan bermula pada jam 3 petang hingga ke 11 malam. Okey. Banyak benda yang saya buat dan di antaranya ialah saya akan membantu staf-staf tu membuat menyediakan mise en place sama ada untuk masakan untuk kaki tangan resort ataupun masakan untuk pelanggan resort. Kemudian saya akan membantu mereka mengambil barang di store dan menguruskan bahan-bahan mentah yang perlukan pengurusan dengan cepat. Contohnya ikan, sotong, ayam, udang dan sayur-sayuran. Saya akan memotong, menyiang dan menyimpan mereka di tempat yang sepatutnya untuk mengelakkan bahan-bahan mentah ini rosak. Kemudian saya akan membantu staf di dalam dapur dan saya akan membuat kondimen salad. Membuat kondimen salad ni adalah tugas saya pada setiap minggu sebab kondimen salad ni akan berada di buffet line pada setiap pagi. So jenis-jenis kondimen salad ialah tabbouleh, hummus, baba ganache dan juga martabal. Seterusnya ialah melakukan rondaan di kawasan buffet. Okey, ini tugas saya pada setiap pagi sekiranya saya bekerja pada shift pagi. Saya akan memastikan makanan-makanan di buffet tidak dicemari ataupun tidak rosak ataupun tidak habis. Kemudian pada jam 10.30 pagi saya akan mengemas kawasan buffet dan membawa masuk semula semua bahan-bahan, barang-barang, makanan-makanan yang dikeluarkan. Okay, selain
ronda di kawasan buffet. Selain menjaga kawasan buffet, saya juga menjaga live station. Live station ni ada dua, satu untuk buah-buahan dan satu lagi untuk makanan, iaitu 4 jenis makanan: dimsum, capati, roti canai dan roti jala. Empat makanan ni akan bertukar pada setiap hari. Ialah membuat pesanan pelanggan. Gambar-gambar ni adalah contoh makanan yang saya buat ketika saya menjalani praktikal di situlah. Okey, untuk buah-buahan tu ialah fruit platter yang akan dihantar ke bilik pelanggan yang merupakan hari terakhir menginap di hotel tersebut. Kemudian pizza dan salad, kek dan juga seafood platter. Itulah antara tugasan-tugasan saya sepanjang saya berada di kitchen department. Okey, seterusnya food and beverage department. Di F&B department ni saya menjadi seorang pelayan. So tugas saya ialah memberi khidmat layanan yang terbaik kepada para pelanggan yang datang untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Tugas lain ialah membuat last call kepada pelanggan pada waktu makan pagi. Last call ni selalunya dibuat oleh hostess. Last call ni adalah untuk memaklumkan kepada para pelanggan waktu makan pagi telah tamat. Seterusnya saya akan menghantar ais water selepas waktu sarapan pagi, iaitu antara jam 11 hingga 12. Kemudian saya akan memenuhkan semula keperluan di dalam restoran dan mengemas, menyusun cawan di dalam bar dan buat preparation untuk makan tengah hari pada jam 12 tengah hari. Selain membuat persiapan di restoran, saya juga membantu menghantar makanan yang diorder daripada lounge and pool. Okey, seterusnya menjadi hostess. Hostess ni selalunya akan dijadi oleh pekerja perempuan di restoran. So saya pernah menjadi hostess. Menjadi seorang hostess akan dibekalkan dengan senarai nama dan nombor bilik. Setiap pagi, hostess akan bertanyakan nombor bilik pelanggan dan akan assist pelanggan ke tempat duduk yang mereka inginkan. Selepas tamatnya waktu makan pagi pada jam 11 pagi, pelayan-pelayan dan pekerja di restoran akan mengemas dan membersihkan restoran dari segi mengelap meja, mengganti placemat, mengganti cutleries dan meletakkan BB plate untuk makan tengah hari dan memastikan kawasan buffet kemas dan teratur. Selain itu, selain mengemas restoran, pelayan juga akan memastikan, para pekerja yang lain juga akan memastikan cutleries, cawan dan gelas dilap dengan sempurna dan disimpan di tempat yang sepatutnya. Tugasan-tugasan yang saya lakukan ketika 5 minggu berada di F&B department. Okay, slide seterusnya ni saya akan menceritakan tentang projek utama yang sempat saya join ketika berada di Chamar Resort, iaitu sambutan tahun baru. Waktu sambutan tahun baru saya berada di kitchen department. Beberapa hari sebelum sambutan tahun baru tu, kita orang di bahagian kitchen department ni akan berbincang tentang menu makanan bersama executive chef. Makanan apa yang akan di-serve pada hari tersebut. Kemudian kita akan meminta pihak food and beverage untuk menyusun meja untuk kawasan makanan. Kemudian pada hari tersebut, pada hari kejadian, kita akan menyusun makanan yang telah siap dimasak dan dihias di kawasan yang telah ditetapkan. Kemudian beberapa jam sebelum majlis bermula, kita akan membahagikan tugasan masing-masing dan saya ditugaskan untuk menjadi runner makanan. Ini adalah beberapa keping gambar yang sempat ditangkap ketika majlis sambutan tahun baru. Slide seterusnya ini, slide yang terakhir ini, saya akan menceritakan tentang cabaran dan masalah serta pengalaman sepanjang saya berada di Chamar Resort Langkawi, sepanjang saya menjalani latihan industri. Okey, antara cabaran dan masalah ni yang saya dapat ialah sukar untuk memberi penerangan dan berkomunikasi dengan tetamu yang tidak fasih berbahasa Inggeris. Selalunya tetamu yang sukar, yang tidak menguasai bahasa Inggeris dengan elok ni selalunya tetamu daripada Arab.
So apa yang saya buat untuk menyelesaikan masalah-masalah ni ialah saya akan meminta pertolongan daripada pekerja-pekerja yang ada di situ yang boleh berbahasa, yang boleh menggunakan bahasa yang tetamu gunakan, ataupun saya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, ataupun sekiranya pelanggan tersebut mempunyai pemandu pelancong tersendiri, saya akan meminta beliau untuk memberi penerangan. Yang kedua ialah mengalami kesukaran dalam menjawab persoalan tetamu oleh kerana kurang maklumat tentang hotel. Apa yang saya buat untuk menyelesaikan masalah-masalah ni, saya akan bertanyakan kepada pekerja di situ apa yang selalunya guest tanya tentang hotel ni, keistimewaan tentang hotel ni. Dan yang ketiga, mengendalikan masalah apabila tetamu menjumpai makanan yang telah rosak atau dicemari. Kalau untuk masalah ini, saya selalunya akan membawa makanan yang telah rosak atau dicemari itu ke dalam kitchen dan akan memberitahu pekerja dalam kitchen ataupun chef dan menukar kepada makanan yang baru dan meminta maaf kepada pelanggan tersebut. Seterusnya ialah pengalaman-pengalaman yang berharga ketika berada di Chamar Resort ni. Antaranya saya diberi peluang untuk mempelajari cara masak makanan yang saya tak pernah buat ataupun saya tak pernah jumpa. Contohnya macam condiment salad tu. Kemudian saya juga dapat mempelajari cara masakan dalam kuantiti yang banyak, yang lebih daripada 50 orang. Kemudian selain itu saya lebih yakin dan berani untuk berkomunikasi dengan tetamu daripada luar negara. Saya juga dapat menangani masalah dengan lebih baik, dan apa yang saya rasa paling berharga dan susah untuk dapat di luar ialah saya diberi peluang untuk mengendali majlis makan malam sempena Tahun Baru dan Hari Natal. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.